Masya Allah, kita tunggu kawan-kawan masuk sikit dua. Betul, insyaAllah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع Rubba muballighin aw amin sami'in atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kawan-kawan semua yang memberi salam pada saya, alhamdulillah, insya-Allah hari ini masuklah kita hari ke-19 di dalam bulan Ramadan yang mubarak, yang penuh dengan keberkatan, yang hampir meninggalkan kita. Bahagian kedua akan meninggalkan kita sehari lagi, yaitu bahagian yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keampunannya. Semoga kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita dan seluruh umat muslimah, yakni orang-orang Islam kesemuanya, walaupun berada di mana sahaja. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulakan pelajaran kita, iaitu pada muka surat 196. Pada muka surat 196. Pada kawan-kawan yang baru masuk, kita muka surat 196. Sebenarnya untuk pengetahuan kawan-kawan semua, tuan-tuan semua, dalam Mishkatul Masabih ini bab yang paling susah, bab Kitabul Iman lah. Kitabul Iman lah bab yang paling susah. Kalau dalam kitab Midrajul Fawatih, dalam jilid pertama ni, Kitabul Iman lah yang agak susah sedikit. Mungkin perkara-perkara tu baru, dan di situ saya nak memperkenalkan kaedah-kaedah macam mana untuk memahami solat sif, kaedah-kaedah macam mana untuk mengenali kitab ini. InsyaAllah nanti pada kitab-kitab seterusnya dia tak akan menjadi susah dah. Sebab kitab jilid kedua, Kitabut Taharah, di situ adalah hadis yang disusun, fiqh yang disusun mengikut hadis. Dan kita bermazhab Syafi'i, dan kita akan tarjihkan mazhab Syafi'i di situ. Di samping itu, saya menceritakan tentang dalil-dalil dan mazhab yang lain. Sebab dibawa oleh pengarang di dalam kitab ini berbagai riwayat. Bukan sahaja, walaupun pengarang ini bermazhab Imam Syafi'i, Imam Tibris rahmatullah alaih dan Imam Allamah Baghawi rahmatullah alaih, kedua-duanya ialah bermazhab Imam Syafi'i, bermuqallid dan bertaklid kepada mazhab Imam Syafi'i. Tapi hadis dibawa, yang kesemua hadis-hadis dibawa, dan ada hadis-hadis yang dibawa ialah, dan hadis itu adalah pegangan-pegangan di dalam tiga mazhab yang lain lagi. Jadi dalam perbahasan dipanggil perbahasan Imam Arba'ah, jadi mazhab yang 4. Cuma dalam Kitabul Iman ni dia agak susah sedikit. Rata-rata orang kata dia baca, saya baca tak faham. Saya baca tak faham. Sebab itu kita pun dah ada rekod sebenarnya, dan apa-apa yang tak faham, tuan-tuan boleh komen di FB saya, ataupun bila saya tanya tuan-tuan dah faham. Jadi insya-Allah lah saya akan memulakan
saya akan insyaAllah Kitabul Iman ni, Kitabul Iman, selepas Kitabul Iman ni sendiri ada 5 bab lagi dalam Kitabul Iman. Itu kita ngaji satu-satulah insyaAllah. Nanti kita akan buat daurah selepas raya. Tapi selepas raya pun kita akan terus lagi dengan Kitabul Iman. Walaupun selepas raya kita akan buat daurah 3 slot, 1 jam setengah, 1 jam setengah, 1 jam setengah untuk Kitabul Ilmu, bagi mereka yang kita nak mempercepat sedikit pembelajaran. Sebab kita ni banyak hadis kan yang perlu kita belajar. Sekurang-kurangnya 6,000 dalam hadis ini. Jadi 6,000 tu kita tuan-tuan tak boleh target setahun lah. Kalau 4-5 tahun tu dapat habis tu syukurlah. Sebab pelajar dengan saya siang malam kacang. Siang malam 4:30 pagi pun saya dah ada kelas insyaAllah. Begitu. Jadi hari ini kita masuk pada hadis 16 bracket 15, iaitu hadis keseluruhan di dalam hadis keseluruhan 16 dan hadis 15 ini dalam Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd sa'irur ra'si nasma'u dawiyya sautih ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول صلى الله عليه وسلم الزكاة وقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قال رسول صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق عليه. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang lelaki daripada perkampungan Najd yang untuk bertemu dengan Nabi SAW, dan keadaan lelaki itu rambutnya kusuk masai. Kami mendengar deruan suaranya, tetapi kami tidak faham apa-apa yang dikatakan oleh lelaki tersebut. Rawi ni kata, Talhah ni kata, kami dengarlah bunyi suara dia bergema-gema. Kerana mungkin jarak yang jauh sehingga dia hampir kepada Rasulullah atau kami, barulah kami memahami bahawa dia tadi, lelaki Najd itu, bertanya tentang Islam. Nabi SAW bersabda, menjawab, solat Islam tu pertama solat, iaitu solat fardu 5 waktu sehari semalam. Maka lelaki itu bertanya lagi, adakah apa-apa solat yang lain yang fardu ke atas saya selain daripada 5 itu? Solat 5 waktu tu. Jawab baginda, tidak. Melainkan jika kamu ingin melakukan solat sunat, maka boleh kamu lakukan. Rasulullah SAW bersabda, dan puasa pada bulan Ramadan. Dia bertanya lagi, apakah apa-apa puasa yang lain yang fardu ke atas saya selain daripada itu? Jawab baginda, tidak. Melainkan jika kamu ingin puasa sunat, maka kamu boleh lakukan. Kemudian Rasulullah SAW menyebut kepadanya tentang zakat. Dia bertanya lagi, adakah apa-apa sedekah yang lain yang fardu ke atas saya selain daripada zakat? Baginda menjawab, baginda, tidak. Melainkan jika kamu ingin bersedekah sunat, maka kamu boleh lakukan. Lelaki itu beredar sambil dia berkata, demi Allah, dia bersumpah, aku tidak akan tambah amalan-amalan ini dan aku tidak akan kurangkannya. Rasulullah SAW bersabda, dia berjaya jika dia bercakap benar. Lelaki itu telah berjaya, akan berjaya bila dia bercakap benar. Sedikit tentang rawi, iaitu biografi tentang rawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdul Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab
Dan kunyah beliau, gelaran nama kunyah beliau Abu Muhammad Al-Quraisy At-Taimi, daripada cabang kabilah besar dia Quraisy dan cabang dia ialah At-Taimi. Beliau ialah seorang sahabat Rasulullah. Beliau ialah salah satu seorang sahabat, seorang daripada 5 orang sahabat yang masuk di tangan Rasulullah, di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Juga salah seorang asyarah mubasyarah yang dijamin 10 orang yang dijamin syurga. Di kalangan 10 orang yang dijamin syurga lah. Beliau ni di kalangan orang yang mana ada 10 sahabat dipanggil asyarah mubasyarah. Asyarah mubasyarah ini ialah 10 orang sahabat yang mana Nabi telah khabarkan melalui hadis baginda SAW bahawa beliau adalah ahli syurga. 10 golongan ini. InsyaAllah nanti akan datang hadis tersebut. Jadi nama ibu beliau ialah Sa'bah. Nama ibu beliau Sa'bah bin Hadrami. Beliau bersama Nabi menyertai peperangan Uhud, Badar dan peperangan besar yang lain. Beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar antara mereka yang meriwayatkan hadis. Hadis daripada beliau ialah anak beliau sendiri, Ishaq bin Talha, Jabir bin Abdullah dan lagi lah. Beliau wafat ketika peperangan Jamal pada tahun 36 Hijrah ketika berusia 62 tahun. 36 Hijrah, 62 tahun. Tahzibul Kamal diambil di dalam rekod Tahzibul Kamal, iaitu kitab Asma'ur Rijal. Asma'ur Rijal ni ialah biografi rawi, nama-nama rawi, dan inilah kitab yang dikatakan unggul lah di dalam ilmu mustalah hadis, Ismur Rijal. Dan kitab ni besar yang ditulis oleh ulama, masya-Allah. Kitabnya besar sampai ada kitab tu nama yang Takmil Asma'ur Rijal, tu yang sempurna, ialah ditulis dengan 288 jilid. Bukan main sikit ya. 288 jilid, dan satu-satu jilid tu sebesar kitab yang tuan-tuan pegang ni depan saya ni, kitab Mitrajul Fawatih, dan dia punya kitab itu 288 jilid. Masya-Allah, pengarangnya hebat. Allah bagi dia hebat. Akhir. Jadi satu orang, satu pemuda, satu lelaki datang daripada Najat. Najat tu apa? Di mana kawasan mana kawasan Najat yang datang? Ni mana kabilah-kabilah. Mula-mula kabilah-kabilah datang untuk memeluk Islam lah. Kabilah-kabilah datang untuk memeluk Islam, dan mereka tu datang sebagai wakil keluarga, wakil daripada kabilah mereka untuk memeluk Islam. Sebab nak datang beramai-ramai tak boleh lagi. Masa tu datang peringkat sedikit demi sedikit lalu. Jadi Najat ialah satu kawasan yang berada di antara Iraq dengan Hijaz. Kalau zaman sekarang ni di antara Iraq dengan Hijaz lah. Ia ialah sebuah kawasan yang tinggi. Dalam riwayat yang lain dinamakan sahabat yang datang itu ialah Sayyidina Dhimam bin Sa'labah. Kan muhaddisin ni dia cuba cari. Di sini dia kata rajul sahaja. Jadi muhaddisin akan mencari nama-nama sahabat di dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi oleh kerana benda yang baik, nama tu berjumpa lah. Tapi kalau benda-benda yang melibatkan marwah, benda-benda yang melibatkan yang menyebabkan sesuatu status seseorang sahabat tadi, maka sahabat tidak menyebut nama mereka. Seperti kita tengok dalam hadis pertama tadi, iaitu lelaki yang bertanya tentang berkahwin, yang meminta yang menghantar pinangan kepada Ummul Qais, iaitu Qailah, untuk berkahwin dengannya. Lelaki itu hanya dikenali dengan nama Muhajir, seorang yang berhijrah. Siapa namanya tidak diketahui, sebab itu perkara yang tidak sesuai untuk diberitahu. Khair. Jadi nama sahabat ini ialah Dhimam bin Sa'labah daripada kabilah Banu Sa'adah bin Bakar, iaitu kabilah Halimatus Sa'diyah. Kabilah Halimatus Sa'diyah yang mana telah menyusu
ibu susu Nabi, salah satu daripada ibu susu Nabi, sebagai utusan daripada kampung beliau. Beliau ni sebagai utusan lah, nak pergi jumpa Nabi, nak belajar tentang Islam, kemudian nak bagi tahu macam mana hadis yang lepas sebelum ini. Dua hadis yang ke belakang itu dalam muka surat, hadis yang 192, amalan-amalan yang membawa ke syurga, iaitu seorang Arabi, di sini seorang rajul. Khair. Khusuk masai. Kadang-kadang rawi menceritakan, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, mereka menceritakan satu situasi, tahu tak? Mereka menceritakan satu situasi yang begitu detail. Kadang-kadang begitu detail. Kenapa? Kerana mereka masih ingat, segar di ingatan mereka, peristiwa ini berlaku di hadapan mereka. Jadi mereka akan menggambarkan hadis tadi dengan bentuk situasi, sehingga sekecil-kecil pun mereka beritahu. Kenapa? Ajib. Sahabat ni kan, mereka yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Jadi menyebut hadis yang mana akan mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam, menyebut hadis yang mana mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut hadis, maka beliau akan menyebut nama Nabi. Bila menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau begitu seronok sekali, yang teramat seronok sekali. Beliau begitu seronok sekali menyebut nama Nabi SAW. Sebab itu beliau menceritakan suasana tadi, peristiwa hadis tersebut. Jadi beliau menceritakan macam mana keadaan orang yang datang berjumpa Nabi. Kusuk masai rambutnya. Kenapa disebut keadaan lelaki itu? Untuk menyatakan betapa jelas ingatan rawi mengenai hadis ini, seperkara yang kecil pun dapat diingati. Dan suara dia dawiyah, bergema-gema. Lelaki ini bercakap daripada jauh, tetapi tidak dapat difahami percakapannya. Orang Arab cakap, mungkin cakap kampung, jadi duduk jauh-jauh, mungkin tak dengar. Beliau mengucapkannya berulang-ulang kali agar tidak lupa berkenaan perkara yang nak ditanya. Orang kampung kan lepas ulang-ulang yang nak tanya, sampai dekat tak tahu apa pula nak ditanya. Begitu. Okey. Sahabi itu, iaitu sahabat lah, iaitu menghampiri sehingga dekat kepada Nabi. Beliau datang bertanya tentang Islam dan telah dijawab oleh baginda, tetapi rawi telah meringkaskan hadis ini. Jadi hadis ni dia nak highlightkan satu perkara. Jadi hadis yang panjang, ada tempat yang mana tengoknya situasi sahabat dalam meriwayatkan hadis. Ada tempat yang beliau menceritakan walaupun perkara itu tak anggap penting, sehingga berceritakan tentang kusuk masai, suara bergema, untuk menunjukkan situasi. Tapi kalaulah perkara itu dan mengenai pertanyaan yang mana nak di-highlightkan sini, nak ditunjulkan. Sebab itu rawi menyatakan apa yang nak ditunjulkan. Daripada jawapan Nabi itu ialah Islam, ialah menunaikan solat. Apa itu? Perintah itu ialah Islam, menunaikan solat, puasa dan zakat dan seterusnya. Jelas daripada jawapan baginda, sahabi tersebut bertanya tentang kefarduan dalam Islam, bukan bertanya hakikat Islam. Apakah itu hakikat Islam atau mahiyah? Hakikat atau mahiyah ni sama sahaja dari segi maknanya, cuma bahasa dia, perkataan dia berbeza. Calo. Di situ oleh kerana saya tak ulang balik dah sembahyang, puasa, zakat tadi, cuma saya bahaskan di sini. Bila dia bertanya tentang sembahyang, Nabi kata 5 waktu tu wajib untuk kamu. 5 waktu wajib untuk kamu. Dia kata ada tak selebih daripada itu? Nabi kata tidak. Nabi kata kecuali kamu buat yang sunat. Okey. Dalam perbahasan fiqh, ulama-ulama fiqh telah berbahas di sini. Kesemua sembahyang hanya 5 sahaja yang fardu. Yang lain adalah sunat. Berbeza sedikit
dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan sembahyang selain daripada sembahyang fardu yang 5, ada satu lagi sembahyang wajib, iaitu witir. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah, sembahyang witir adalah wajib. Dan bagi kita, sembahyang witir itu adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang dituntut, tapi tidak sampai kepada darjah wajib. Okey, apa perbezaan di antara fardu dan wajib? Kadang-kadang kita kata sembahyang itu fardu, Fatihah itu wajib. Apa beza antara fardu dan wajib? Apa beza perkataan fardu dan wajib? Macam mana pelaksanaan pula terhadap fardu dan wajib? Okey, dengar di sini dengan baik-baik. Fahamkan apa yang nak diceritakan. Di dalam Al-Quran, kita panggil dia Quran ni qiraat. Hadis kita panggil dia riwayat. Yang meriwayatkan hadis dan Quran itu adalah qiraah. Di dalam Al-Quran telah kita jelaskan dulu dalam bab beriman pada kita ada 10 qiraat. 10 qiraat. 7 qiraat tawatur, 3 qiraat masyhur. 3 qiraat masyhur. Imam Syatibi dan mengatakan Imam Syatibi buat 7 qiraat tawatur dan ditambah oleh Imam Jazari di dalam Al-Quran tambah lagi 3 qiraat masyhur. Jadi Quran ni yang sampai pada kita bacaan ni dipanggil qiraat. Kita tak panggil bacaan, dipanggil qiraah. Qiraah yang sampai pada kita yang kita boleh terima. Qiraah itu 2 sahaja, tawatur dan masyhur. Qiraah ahad ni dia tak diterima, dia tak boleh dipakai. Dia hanya boleh dipakai, iaitu qiraah tawatur dan qiraah masyhur. Mengenai hadis pula, riwayatnya tiga-tiga boleh dipakai, iaitu riwayat tawatur, riwayat masyhur dan khabar wahid. Apa itu tawatur? Apa itu masyhur? Apa itu khabar wahid? Okey. Kita kembali kepada hadis. Di dalam merawikan hadis, tengok di dalam merawikan hadis. Contohnya Imam Bukhari rahmatullah alaih. Daripada Imam Bukhari nak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada 3 jenis riwayat, iaitu sulasi, rubai dan khumasi. Sulasi maksudnya ialah di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada 3 orang sahabat. Rubai, di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada 4 orang rawi. Bukan 3 orang sahabat, 3 orang rawi, 3 peringkat rawi, 3 zaman rawi, 3 ustaz lah kita panggil. Kalau rubai ini antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada 4 orang ustaz. Dan di antara satu lagi ialah di antara dipanggil khumasi. Di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada 5 orang ustaz. Dia ada 5 zaman lah. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Dan kebanyakan rawi di dalam Bukhari hanyalah 3-4 hadis sahaja yang mana ada Imam Bukhari beriwayat kepada sulasi, yakni 3 orang ustaz. Banyakkannya 4 orang, 5 orang. Okey, kita ambil riwayat rubai yang tengah-tengah. Di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada 4 zaman, 4 orang rawi. Maknanya rawi pertama, rawi asal iaitu Imam Bukhari. Lepas tu rawi pertama,
rawi kedua, rawi ketiga, rawi keempat, baru Rasulullah. Jadi zaman pertama tadi, zaman yang pertama di antara rawi asal iaitu Imam Bukhari dengan zaman pertama tadi, ustaz dia. Zaman tu ramai ulama-ulama. Zaman pertama, zaman kedua, zaman ketiga, zaman keempat, baru sampai Rasulullah. Kita panggil zaman pertama. Jadi kita ambil riwayat lah. Kita kata senang, di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada 4 ustaz, iaitu zaman pertama, zaman kedua, zaman ketiga, zaman keempat. Jadi setiap zaman tadi yang ada rawi-rawi, dipanggil ruwat, jamak dia, ada rawi-rawi yang meriwayatkan hadis yang sama. Sehingga zaman pertama, rawi yang meriwayatkan hadis itu lebih daripada 3. Yang mana jika riwayat itu lebih daripada 3, setiap zaman pertama, zaman kedua, zaman ketiga, zaman keempat, setiap zaman tadi rawi-rawi yang meriwayatkan hadis itu lebih daripada 3, yakni lebih daripada 3, yang mana riwayatnya itu tidak dapat dibohongi. Setiap zaman tadi lebih daripada 3, maka itu kita panggil dia hadis tawatur. Hadis tawatur. Hadis tu maknanya rawi dia tu setiap zaman lebih daripada 3. Tapi jika setiap zaman tadi ada satu yang lain, ada dua sahaja. Zaman kedua tu ada 2 rawi saja. Dia tak boleh jadi tawatur dah. Dia kena jadi masyhur. Ataupun zaman di antara 4 zaman tu, zaman yang ketiga tu terdapat seorang rawi saja. Dia tak boleh jadi masyhur dah. Dia kena jadi khabar wahid. Kenapa? Kerana ada satu zaman tu yang mana bukan semesti ada satu zaman tu ada satu rawi saja. Jadi itu kita panggil dia tawatur. Tawatur. Jadi hadis tawatur ni lebih kuat daripada hadis sahih lah. Hadis sahih duduk dalam khabar wahid. Khabar wahid. Okey. Hadis sahih duduk dalam khabar wahid. Jadi masyhur pula setiap zaman, 4 zaman tadi sekurang-kurangnya 2 rawi. Kalau ada tempat 3 tapi ada satu zaman tu dia ada 2 rawi, maka hadis tu kita panggil dia hadis masyhur. Dan hadis tawatur, hadis khabar wahid pula, mungkin semua zaman tu seorang, ataupun salah satu daripada zaman tu ada seorang rawi, maka kita panggil hadis tu khabar wahid. Khabar wahid ni pula dan di bawah khabar wahid ni lah pula kitanya ada 33 jenis hadis lagi. Jadi tu sebab tu siapa tak tahu tentang hadis, dia tengok hadis dhaif ni, hadis dhaif ni tak boleh pakai. Dia belajar hadis ke tak belajar hadis? Jadi saya nak bagi tahu di sini ialah tentang riwayat kalau hadis kita panggil dia riwayat masyhur, riwayat tawatur, riwayat masyhur dan riwayat ahad. Itu khabar wahid. Hanya mungkin salah satu zaman mereka ada satu rawi sahaja. Ataupun setiap zaman tadi ada satu rawi sahaja. Dipanggil hadis tu hadis gharib pun boleh panggil khabar wahid. Dalam tu ada hadis sahih lah. Daripada khabar wahid ni, hadis ahad ni, itulah keluarnya hadis-hadis sahih lah. Sebab hadis sahih tadi bergantung kepada sifat rawi pula. Ada 5 sifat rawi pula. Dan ada 5 sifat rawi yang siqah pula, yang boleh menyebabkan hadis itu jadi sahih. Dan ada 5 pula sifat rawi yang boleh menjadikan pincangnya hadis tadi. Hadis itu tak pincang, rawi tadi dengan sebab riwayat tersebut. Okey, cuma kita nak beritahu adanya riwayat tawatur, adanya riwayat masyhur, adanya riwayat ahad. Quran hanya 2 sahaja kiraat. Kiraat tawatur dan kiraat masyhur. Okey, mana-mana hadis atau mana-mana hukum, bukan hadis, mana-mana hukum yang sabit daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran ni hanya tawatur dan masyhur. Mana-mana hukum daripada Al-Quran, maka itu kita panggil dia fardu.
itu kita panggil dia fardu. Jadi hukum yang keluar daripada Quran kita panggil dia fardu. Sebab hadis tawatur ni kita panggil dia hukum tu fardu. Jadi aqimus salah, dirikan solat. Sebab hukum mendirikan solat daripada Quran, dan Quran qiraat dia adalah masyhur dan tawatur yang menyebabkan hukum tadi kita panggil dia fardu. Okey, boleh faham hukum dia kita panggil dia fardu. Dan daripada hadis pula dia ada 3 riwayat di situ, riwayat masyhur, riwayat tawatur, riwayat masyhur dan khabar ahad. Riwayat tawatur dan masyhur, daripada hadis yang mana riwayat tawatur dan masyhur, maka hukum dia fardu. Tetapi kalau dalam riwayat khabar wahid, khabar ahad, maka hukum dia wajib. Daripada khabar wahid ni wajib. Sebab apa? Reason dia apa? Tawatur dan masyhur ni dia membawa kepada yakin, 100% yakin. Khabar wahid ni dia tidak bawa kepada 100% yakin, tetapi dia ada zannu ghalib. Zannu ghalib ni dia 80% hingga 90%, dia lebih daripada 50-60% lebih. Dipanggil zannu ghalib. Jadi jadi sebab itu kita kata Fatihah wajib. Sebab kita sabitkan wajib Fatihah itu daripada hadis ahad, la salata illa bi Fatihatil kitab. Maka bagi mazhab Imam Syafi'i tak sah kalau tak dalam sembahyang tak baca Fatihah, maka hukum baca Fatihah wajib. Boleh faham? Okey. Boleh faham hukum baca Fatihah tu wajib. Jadi hukum yang mana fardu itu disabitkan daripada khabar tawatur atau masyhur ataupun Al-Quran. Al-Quran dia hanya tawatur dan masyhur saja. Sabit daripada Al-Quran, maka itu fardu. Kalau hadis, kalau khabar tawatur dan masyhur, maka itu kita panggil wajib. Tapi kalau khabar wahid kita panggil fardu, dan kalau khabar wahid kita panggil dia wajib. Okey, tetapi di kalangan ulama ada perbezaan pula wajib ini. Perbezaan pula di segi wajib ini. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukum fardu dan wajib tu sama dari sudut pelaksanaan. Hukum fardu dan wajib sama dari sudut pelaksanaan. Pengeluarannya berbeza. Ini fardu sebab dia dikeluarkan daripada tawatur dan masyhur. Ini wajib sebab dia keluar daripada khabar wahid. Kalau orang nak mengaji dia fahamlah. Jadi bagi orang yang tak mengaji ni, mungkin dia tak kali pertama dengar. Jadi sebab saya nak cerita tentang fardu dan wajib. Jadi wajib. Dan itu dari segi pengeluaran hukum, mana fardu mana wajib. Tetapi dari segi pelaksanaan, dari segi pelaksanaan, bagi kita Imam Syafi'i, pengeluaran istimbat, pengeluaran beza fardu dan wajib tadi ke atas dasar tawatur, masyhur dan khabar wahid. Khabar wahid tu kita panggil dia wajib. Dari segi pelaksanaan, bagi mazhab Imam Syafi'i, al-wajib, al-fardu wal wajib mutaradifani. Wajib dan fardu ni dari segi pelaksanaan sama. Siapa tinggal berdosa. Dari pergi pelaksanaannya sama, fardu dan wajib. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, fardu dan wajib ni beza sedikit. Beza sedikit. Dia beza sedikit. Pelaksanaan pun kena buat, tapi dia ada perbezaan sedikit. Maka bagi mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan sembahyang witir itu wajib. Bagi kita sabitkan witir itu sunat muakkadah. Witir itu wajib bagi mereka, dan bagi kita adalah sunat muakkadah. Jadi baru kita bagi datang ke sini. Adakah
witir itu wajib. Sebab sembahyang 5 waktu sahaja yang fardu. Dan satu lagi wajib. Jadi sebab tu soalannya, adakah solat witir itu wajib? Jadi saya bawa ni perfahaman ni, saya bawa selalu perbahasan ni. Saya ingat benda tu pelajar memang dia dah faham dah. Jadi awam tu dia kurang lagi, dia tak faham lagi. Tapi yang dah belajar dia akan faham selalu dah. Jadi sebab itu persoalannya saya bawa di situ ialah, adakah solat witir itu wajib? Tuan-tuan boleh faham kan? Kalau siapa faham, komen di FB komen di FB dia faham dia komen boleh FB. Saya nak tanya ni. Nabi menyatakan solat fardu hanya 5 waktu sahaja. Di sini terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan para imam mujtahid yang 4. Mengikut mazhab Syafi'i, hanya ada 5 solat yang wajib. Kita panggil solat wajib lah, solat fardu wajib. Kenapa kita kata tak panggil solat fardu, solat wajib? Wajib dengan fardu ni dari segi pelaksanaan sama. Sebab tu kita kata, nak kata wajib pun tak apa, nak kata fardu pun tak apa. Dari segi pelaksanaan dia sama. Dari segi pengeluarannya berbeza. Macam mana pengeluaran dia tak di atas dasar tawatur masyhur lah ataupun khabar wahid. Tetapi bila kita dah tengok kesamaan fardu dan wajib ke atas pelaksanaan, maka kita kata sembahyang tu wajib. Kita pun tak payah kata sembahyang tu fardu, sembahyang tu wajib. Sebenarnya sembahyang tu fardu, tapi mengatakan sembahyang tu fardu wajib, sembahyang tu wajib atas dasar pelaksanaan sama dengan fardu. Okey, mengikut pendapat Imam Abu Hanifah, ada 5 waktu solat fardu dan 1 solat wajib, iaitu solat witir. Dalam usul fiqh dinyatakan bahawa fardu dan wajib itu mutaradifani. Al-fardu wal wajib mutaradifah. Hukumnya sama dari segi pelaksanaan. Jika ditinggalkan fardu atau wajib adalah berdosa. Fardu sabitnya daripada dalil qat'i dan wajib sabitnya dalil zanni. Jadi dalil qat'i itu ialah daripada khabar dalil qat'i itu daripada tawatur dan masyhur, dan dalil zanni itu daripada khabar wahid. Quran adalah dalilnya qat'i daripada qiraat tawatur dan masyhur. Quran dalil dia qat'i, yakini lah, qat'i, yakini, ilmi. Ni 3 benda sama, qat'i, yakini, ilmi. Jadi Quran itu adalah dalilnya qat'i daripada qiraat tawatur dan masyhur. Dan hadis jika daripada khabar wahid, jika daripada khabar tawatur atau khabar masyhur, dalilnya qat'i. Dalilnya qat'i. Jika khabar wahid, maka dalilnya zanni. Perbezaan mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ialah pada khabar wahid, iaitu beliau berpendapat khabar wahid tidak boleh menjadikan sesuatu hukum itu fardu. Misalnya dalam hadis Fatihah, la salata illa bi Fatihatil kitab. Khabar ini adalah hadis ni khabar. Khabar ni maksudnya hadis lah. Dalam bracket tulis hadis lah. Boleh juga tulis sebagai nota. Jadi tuan-tuan nak tulis nota tu, tulis juga boleh, dipanggil dobit. Kalau kita belajar dalam kitab, di kitab-kitab kita terdobit. Dobit ni pun ada satu kaedah untuk tulis. Kita tulis tu maksudnya selepas ni kita baca, kita boleh faham. Jangan tulis sahaja, masa tu kita tulis apa pun kita faham. Lepas kita nak tengok balik, aku tulis apa ni tak faham. Jadi tulisan kita tu biar kita faham. Okey. Jadi la salata khabar wahid, mengikut mazhab Syafi'i, Fatihah menjadi wajib sama dengan fardu. Akan tetapi mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia tidak boleh dihukumkan menjadi fardu, iaitu wajib tadilah. Contoh yang lain, mazhab Abu Hanifah menyatakan solat witir itu wajib, dan mazhab Syafi'i mengatakan solat witir itu sunat muakkadah. Apabila sesuatu amalan yang dilakukan, maka setelah melakukan amalan tadi, boleh tak kita batalkan amalan itu? Kalau kita batalkan amalan itu, adakah kita perlu qada atau tidak? Amalan terbahagi kepada 2, fardu dan sunnah. Jadi bagi kita mazhab Imam Syafi'i, bila kita buat amalan fardu, kalau kita batalkan dia, maka kita kena qada. Tapi kalau kita buat amalan sunat, kita batalkan dia, kita tak perlu qada.
Maknanya tak qada, tak berdosa. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bila kita buat fardu, kita tinggal, kita batalkan, maka wajib qada. Sama kita je lah. Cuma dalam mazhab Imam Abu Hanifah, setelah memulakan amalan sunat, bererti bila setelah dia memulakan amalan sunat, bererti dia telah mewajibkan ke atasnya amalan tadi. Maka bila batalnya sembahyang tadi, atau sembahyang tadi tak sah, maka dia kena ulang. Jadi seolah-olah kena ulang benda yang sunat setelah dimulakannya, kerana telah menjadi wajib. Bagi kita, hak sunat kita dah mula. Misalnya kita puasa sunat lah. Bila kita puasa sunat, kita pun batalkan di tengah-tengahnya. Jadi tak wajib qada lah, sebab puasa sunat. Imam Abu Hanifah tak. Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah, bila dia puasa sunat, dibatalkan, maka dia wajib qada puasa sunat tadi. Memulakan perbuatan sunat. Jadi tajuk dia kecil. Sepah memulakan perbuatan sunat macam mana? Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, setiap perbuatan sunat itu wajib disempurnakan setelah dimulakan. Hukum dalam mazhab Syafi'i, perbuatan sunat yang telah dimulakan tidak akan menjadi wajib. Misalnya seorang memulakan solat sunat, kemudian solat itu terbatal atau dibatalkan. Mengikut mazhab Hanafi, solat tersebut wajib diqadakan dalam mazhab perlu wajib diqadakan Hanafi, dan dalam mazhab Syafi'i tidak perlu qada. Hanya amalan wajib saja perlu diqadakan. Perlu diqadakan. Tengok masa kita duduk belajar sekali, kawan saya nama dia Ishak. Dia budak Iran. Dia Ahli Sunnah wal Jamaah lah, Hanafi. Dia belajar sama saya di Pakistan tu. Kita orang jumpa di India, di tempat markas Nizamuddin. Hari tu sembahyang terawih. Satu malam sembahyang terawih lah di Nizamuddin. Lepas sembahyang terawih tu, habis dah terawih, kita duduk bual-bual. Maka kawan saya tadi, dia kata, aku terlupa lah sembahyang aku tadi. Aku sembahyang isyak tadi, aku ada wuduk ke tak ada? Dia pun perhati-perhati, dia kata, Allah, aku tak ada wuduk, aku sembahyang tanpa wuduk. Maka baginya, dan dia dah sembahyang dah, selepas isyak dia sembahyang terawih dah. Dia dah sembahyang terawih dah. Maka dia kena qada isyak dia, dan dia kena qada terawih dia. Dia kena qada isyak dia, dan dia kena qada terawih dia. Lepas sembahyang tu, dia pergi qada terawih dia 20 rakaat. Sebab dia dah sembahyang tadi. Sebab setelah memulakannya, jadi dia memulakan, dia tak ingat, dia dalam tak ada wuduk. Jadi maknanya seolah-olah dia telah memulakan sesuatu, atau dia batal atau dibatalkan lah. Jadi dia kena qada. Okey. Cuma dalil, kita tengok dari sudut dalil, satu-satu dalil. Imam-imam ni dia ada dalil masing-masing, dan dalil tu dia ada kaedah-kaedah dia lah. Di sini dalilnya ialah hadis di atas, illa an tatawwa'a. Nah, bila tanya sembahyang tu wajib ke? Sembahyang wajib. Dia tanya selain daripada 5 waktu. Bila Arabi itu tanya, bila lelaki itu tanya, selain daripada 5 waktu tu, ada tak sembahyang wajib? Nabi kata, la, tidak, illa, kecuali an tatawwa'a, kamu buat yang sunnah. Jadi illa ni dalam perbahasan nahwu kita panggil dia istisna dan pengecualian. Huruf illa ni nama illa ni pengistisna, dan istisna ni ada dua, pengecualian dia ada dua, terbahagi kepada dua, istisna muttasil dan istisna munqati'. Maknanya illa ni dia ada satu sentence atau satu ayat sebelum illa, dan satu ayat selepas illa. Illa ni kita panggil dia huruf istisna. Ayat yang sebelum istisna, huruf istisna, kita panggil dia mustasna minhu, dan ayat selepas illa ni kita panggil dia mustasna. Jadi mustasna muttasil ni maknanya mustasna minhu
mustasna dan mustasna minhu ni mesti ada hubungan. Dia mesti ada hubungan. Satu lagi, mustasna munqati', maksudnya mustasna minhu ayat sebelum huruf illa dan mustasna ayat selepas illa, maka tidak ada hubungan. Sebab tu dia panggil mustasna minhu. Mustasna ni ada dua, mustasna muttasil, iaitu ada hubungannya di antara mustasna minhu dan mustasna minhu dan mustasna. Dan kalau mustasna munqati' pula, mustasna minhu dan mustasna tidak ada hubungan. Tengok contoh pada misal tadi. Ja'anil qaumu illa Zaidan. Huruf illa. Selepas huruf illa ada ayat kan? Ja'anil qaumu. Dan selepas illa ada jumlah kan? Ada huruf kan? Ada perkataan kan? Zaidan. Jadi ja'anil qaumu tadi kita panggil dia mustasna minhu. Zaidan mustasna. Illa huruf istisna. Jadi ini kita panggil dia mustasna muttasil. Mustasna muttasil. Apa maksud dia? Tengok. Bila semua orang dalam kaum itu telah datang kepadaku kecuali Zaid. Mana satu kaum mari semua padaku kecuali Zaid. Berarti Zaid tak ada dalam kaum tersebut. Maksudnya dia daripada kaum tersebut. Maknanya Zaid dengan kaum tu ada hubungan. Kita panggil dia mustasna muttasil. Tapi kalau ayat di bawah, ja'anil qaumu illa himar. Semua kaum tu datang kecuali Kaldai. Jadi Kaldai ni dia tak ada hubungan dengan kaum. Sebab kaum tu manusia, Kaldai tu binatang. Maka kita panggil dia itu mustasna munqati'. Semua orang dalam kaum itu telah datang kepadaku kecuali seekor himar. Di sini istisna ialah istisna munqati'. Tadi atas tadi istisna muttasil. Kerana himar tidak termasuk sebahagian daripada orang dalam kaum tersebut mengikut pendapat Hanafi. Jadi nak pakai hak mana? Nak pakai mustasna munqati' ke mustasna min Jadi sebenarnya perbahasan tu, sebab tu kita tengoklah kenapa orang tu dia berceranggoh dengan kita. Berceranggoh selalulah, silap. Kenapa orang tu dia bercanggah dengan kita? Kenapa orang tu dia tidak sehaluan dan tidak sepakat dengan kita? Sebab dia tengok sudut berbeza. Kita tengok sudut berbeza. Sebab tu hukum keluar kan. Hukum tu bagi kita wajib. Kita tengok sudut dia berbeza. Niat itu wajib. Niat itu wajib. Sebab apa? Niat itu wajib. Kita tengok dari sudut amalan tadi. Amalan tadi kita kata, dan kita dah bahaskan kan tadi di dalam hadis niat tu. Begitu. Kita tengok sudut ni. Jadi Imam Abu Hanifah kadang-kadang bila satu orang dia berbahas dengan kita, dia ada satu pegangan. Dia tengok sudut lain. Jadi kalau kita nak samakan dia dengan kita, tak boleh lah. Sebab dia tengok sudut lain. Kita tengok sudut lain. Jadi kalau dia nak sama dengan kita, perlu kita berada di atas tempat sepakat. Tempat sepakat itu kita panggil sepakat ulama. Ittifaq ulama. Jadi ulama-ulama cari jalan mana tempat dia sepakat. Di mana kita sepakat. Dan di mana ayat yang menyebabkan kita terpisah daripada kesepakatan tadi. Mungkin satu ayat, sini semua kita okey lagi. Satu titik ni dipanggil titik perpaduan. Kalau kita dalam masyarakat ada titik perpaduan. Jadi kita berkelahi, kita berbeza pendapat, kita mungkin tak sama haluan, tapi kita kata carilah satu titik perpaduan. Gitu. Titik perpaduan. Dia pun okey dengan kita, kita okey dengan dia. Kita cari titik perpaduan. Jangan titik pergaduhan. Jadi masalah sekarangnya kaum-kaum yang datang dia cari titik perbalahan. Dia tak nak cari titik perpaduan. Kita cari tadi begitu. Itu dari segi sudut ni lah. Jadi kita tengok mazhab Imam Abu Hanifah di sini mengikut mazhab Hanafi.
istisna. Illa an tatawwa'a dalam hadis ini istisna dia muttasil. Asal bagi istisna muttasil, iaitu istisna muttasil, kerana asal bagi istisna ialah muttasil. Maksud tujuan istisna ni muttasil, dia mesti ada hubungan. Maknanya ada hubungan. Jadi oleh itu mustasna termasuk dalam mustasna minhu. Maknanya mustasna termasuk dalam mustasna minhu. Oleh itu mereka mengatakan maksud hadis itu illa an tatawwa'a, iaitu illa, atas dasar tu mereka mengeluarkan satu lagi istinbat hukum, illa an tashra'a fi tatawwu'i fa innahu yajibu 'alaika itmamuhu. Jadi melainkan illa an tatawwa'a, dia takwil di sini. Kenapa serta takwil lah? Sebab nak jadikan istisna tadi muttasil. Maka kecuali sesiapa yang memulakan yang sunat, illa an tashra'a, dia adalah mulakan di dalam perkara yang sunat. Maka bila dia dah mula perkara yang sunat, maka dia jadi wajib. Fa innahu, maka wajiblah ke atasnya menyempurnakannya. Dan dalil mazhab Imam Abu Hanifah ialah wala tubtilu. Dia kata dalil dia kenapa kita tak boleh batalkan amal. Dalam ayat ni dia kata dia tak pakai dalil hadis, dia pakai dalil ayat, dia ambil ayat. Dia kata wala tubtilu a'malakum. Allah Taala kata jangan kamu batalkan amal kamu. Tak kira lah amal tu fardu ke sunat, dia kira sama sahaja, tak boleh batalkan. Okey, boleh fahamlah di situ. Dan Arabi tu kata lagi, la azidu wala anqus, la azidu wala anqus. Penerangan di sini menerang seperti penerangan pada hadis yang ke-14 tadi. Aku tak akan kurang bagi pihak aku tak akan kurang untuk sampaikan sebagaimana yang aku dengar kepada kaumku, yakni aku nak buat bersungguh-sungguh. Itu maksud dia illa an tatawwa'a, tu kita tak perlu bincang lagi. Cuma sedikit perbezaan. Nabi kata aflahar rajulu in sadaqah. Tengok apabila hadis yang ke-16 ni sama dengan hadis ke-14, A'rabi dan rajul. Dalam hadis ke-14 rawi sebut A'rabi. Dalam ke hadis 16 rawi sebut rajul. Jika A'rabi dan rajul ni dua orang yang berbeza, maka tak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya kenapa? Dalam A'rabi tadi Nabi kata aflahar rajulu, telah berjaya lelaki tersebut jika dia benar. Sini Nabi kata telah berjaya, ni hadis yang ke-16. Tapi dalam hadis yang ke-14 tu dia kata man sarrahu an yanzura ila rajuli ahli jannah. Pada siapa nak tengok ahli syurga, maka tengoklah pada lelaki tadi. Jadi di situ dua perbezaan. Tengok aflahar rajulu in sadaqah, maknanya berjaya lelaki itu jika dia benar. Jika hadis ini ialah hadis yang berbeza dengan hadis Abu Hurairah yang ke-14 sebelumnya, maka tiada percanggahan dalam riwayat. Maksudnya dua-dua benda tadi berbeza sebab dua peristiwa yang berlainan. Tetapi jika hadis A'rabi dan hadis rajul ini kita kata satu peristiwa, kenapa Nabi memberitahu dua announcement yang berbeza, sedangkan hadis yang sama, lelaki yang sama? Kerana dalam jadi kalau hadis yang peristiwa berbeza tak jadi masalah. Orang ni Nabi kata kalau kena tengok ahli syurga, tengok pada orang ni. Jadi Nabi kata orang ni jika dia buat dia berjaya. Begitu. Jadi kalaulah satu A'rabi dan rajul ni dalam satu hadis yang sama dan satu peristiwa yang sama, dan perkara itu akan berlakunya percanggahan. Jadi akan tetapi jika lelaki yang sama, maka akan timbul persoalan. Kerana dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, perkhabaran tentang lelaki itu menjadi ahli syurga secara yakin. Memang hari ini ahli syurga, yakin dah. Siapa yang suka untuk melihat lelaki daripada ahli syurga, maka lihat lelaki ini. Tetapi dalam riwayat Sayyidina Talha pula perkhabarannya syok. Satu syok, satu yakin, tak boleh berlaku. Syok dan yakin tak boleh
berhimpun sekali. Gitu. Tengok perbezaan saya bawa hadis tu. Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Hadis Abu Talha pula, aflahar rajulu in sadaqa. Penyelesaiannya antara percanggahan tadi ialah secara zahir yang terdapat dalam hadis ini kita tatbik. Kita cari titik kesinambungan. Yang ini iaitu yakin akan kemasukannya dalam syurga, tapi syok terhadap tingkatannya syurga. Yakin dah dia syurga, yakin dah dia syurga. Yakin dah dia syurga, cuma syok tu tak tahu tingkatan mana. Syurga tu tetap masuk, tapi syok dia tak tahu di tingkat, maknanya di lapisan mana di dalam syurga. Tatbik kedua, kesinambungan kedua ialah falah, ialah ibtida'ul jannah. Kejayaan tadi, kejayaan tu apa dia? Sebab dia masuk syurga pada permulaan tanpa masuk dalam neraka. Maknanya secara permulaan dia masuk syurga, itu masuk falah. Perkataan falah telah menjadi dukhulul jannah, masyrut disebab disyaratkan. Jadi tengok tatbik kedua ialah falah, ialah ibtida'ul jannah, kemasukan ke dalam syurga, kemasukan ke dalam syurga daripada permulaan tanpa dimasukkan ke dalam neraka. Perkataan falah telah menjadikan dukhulul jannah sebagai masyrut. Sepatutnya dukhul mutlaq ilal jannah ghairil masyhud, tetapi falah telah menjadikan dukhul itu masyrut dan mu'allaq, iaitu setelah dibersihkan daripada dosa, diampun oleh Allah. Boleh faham ke? Tatbik kedua tu boleh faham ke? Tatbik kedua, falah telah menjadikan dukhulil jannah itu syarat. Dia satu syarat, satu masyrut. Syarat dan masyrut yang disyaratkan. Yang disyaratkan. Sepatutnya mutlak dukhul jannah tu, masuk syurga tu tak ada syarat. Tetapi perkata aflahar rajulu, falah tu tadi yang menyebabkan dukhulul jannah tu menjadi masyrut. Sebab nak masuk syurga tu atas dasar falah. Berjaya tadi yang memasyrutkan dukhulul jannah. Sepatutnya mutlak dukhulul jannah tadi tanpa adanya perkataan falah. Dukhulul jannah itu masyrut, tetapi falah telah menjadikan dukhul itu masyrut. Jadi menyebabkan perkataan falah tu, falah tadi adalah satu perkataan yang menyebabkan tergantungnya dukhulul jannah. Setelah, maksudnya apa dia? Dia tak akan masuk syurga kecuali dia dibersihkan. Jadi ada dua orang yang akan masuk syurga. Dua orang akan masuk syurga. Satu syurga tanpa syarat, satu syurga bersyarat. Satu syurga tadi tanpa syarat, dan satu syurga masuk syurga tanpa syarat. Maksudnya masuk syurga first intake. Masuk syurga bersyarat. Masuk syurga bersyarat iaitu second intake. Bila bersyarat, kena bakar dululah, kena azab dululah. Mungkin disebabkan oleh dosa. Jadi perkataan falah tadi yang telah menjadikan masyrutnya dukhulul jannah. InsyaAllah saya rasa boleh faham. Jadi dengan perkataan falah tadi yang menyebabkan, bila dia sebut falah, maksudnya bila dia sebut falah, dia masyrutkanlah dukhulul jannah tadi. Nak masuk syurga ialah in aflahar rajulu in sadaqah. Falah tadi aflahar rajulu, jika berjaya lelaki itu jika dia benar. Begitu.
Dan tatbik yang ketiga ialah kenyataan dalam hadis Abu Talha ialah permulaan ketika lelaki itu sedang beredar dan masih mendengar. Jadi Nabi mengkhabarkan dalam bentuk syak, tetapi setelah dia beredar sepenuhnya, Nabi mengkhabarkan dalam bentuk yakin. Jadi bila, kalau hadisnya sama, bila dia beredar daripada majlis Nabi, Nabi kata aflahar rajulu in sadaqa, sebab dia dengar lagi. Nabi kata insya-Allah orang ni masuk syurga ni jika dia betul. Mana dia tak ya garanti lagi lah. Kalau kita dah garantikan dia seronok Kita dah garantikan dia akan jadi seronok. Bila jadi seronok dia kata aku tak payah buat lah, macam orang sekarang kan, nak masuk syurga tak nak buat amal. Jadi sahabat dia tidak, walaupun dia telah dapat garanti asyarah mubasyarah, garanti daripada Nabi, maka dia tetap dengan amalan tersebut. Dia tak tinggalkan amalan itu. Kita ni bila dah dapat garanti, dah dapat sertifikat garanti, tak payah buat lah, syurga lah. Jadi mungkin orang Arabi tadi dia baru masuk Islam, jadi Nabi tak boleh garantikan dia lagi. Bila dia dengar Nabi kata syak lagi, orang ni syurga bila dia buat. Jadi dia syak lagi. Dia kata aku nak masuk syurga, aku kena buat lah, aku kena amal lah. Tapi bila dia dah jauh, dia tak dengar dah. Nabi pun bagi tahu pada sahabat, nak tengok ahli syurga, tengoklah orang tu. Tapi bila kata aflahar rajulu in sadaqa, semasa orang tu masih dengar lagi percakapan. Jadi di sini tengok, sahabat Nabi SAW, walaupun mereka diberi jaminan syurga, mereka tetap tidak meninggalkan amalan. Ma darra Uthman ba'da al-yawm marratan. Nabi kata apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menginfakkan hartanya pada peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk ni ada 30,000 sahabat yang nak pergi berperang dengan orang Rom, yang mana tak terjadinya peperangan. 30,000 oleh kerana tempat yang jauh, Nabi SAW telah kabarkan supaya membuat persiapan. Jadi Sayyidina Uthman dia telah menginfakkan, dia telah support tentera 10,000 tentera, 1/3 kelengkapan tentera. Maksudnya setiap seorang prajurit tadi, seorang pahlawan mujahid tadi, mesti dia ada pedang, mesti ada perisai, maknanya alat-alat basic kepada seorang tadi. Jadi Sayyidina Uthman telah support 10,000 tentera dengan alat-alat basic, pedang, perisai, adalah benda-benda yang basic. Kalau kita tengok tentera kan, dia ada basic, ada bag, ada pistol, ada topi cap, ada baju, maksudnya baju besi, maksudnya dia satu komplit, satu seragam, satu dipanggil pakaian seragam. Jadi Sayyidina Uthman ni dia telah support 10,000 tentera untuk perkara yang basic. Ma darra Uthman ba'da al-yawm. Nabi kata Uthman tak buat apa pun lepas ni, syurga dah. Dua kali. Ada riwayat kata marratan, ada riwayat kata miraran, 3 kali. Uthman tak buat apa pun syurga dah. Uthman tahu. Kalau kita kata macam tu, fulan dapat masuk syurga, tak payah semayang dah lah. Sebab tu ada golongan-golongan fahaman macam tu. Dia pergi jumpa guru, tuan guru, saya bagi tuan guru 5,000 sebulan, tuan guru doa pada saya tak payah semayang, saya boleh masuk syurga lah. Dia kata, ada jenis orang yang macam ni, nak masuk syurga, dunia semua boleh buat apa yang dia nak, cuma dia gunakan tuan guru dia dibagi 5,000 seorang sebulan, dia boleh masuk syurga. Doa untuk dia je, tak payah dia buat apa. Jadi sahabat tidak. Sayyidina Uthman ni, walaupun dia mendapat jaminan syurga daripada Nabi, Nabi kata Uthman, kau tak payah buat apa pun lepas ni, kau dah syurga dah. Tetapi Sayyidina Uthman tidak meninggalkan amalan. Sayyidina Uthman masih tidak meninggalkan amalan. Apa maksudnya? Amalan Sayyidina Uthman ni pada setiap malam dalam solat witir, beliau menghabiskan sebuah Al-Quran. Sepanjang malam semaya witir habis 30 juzuk Quran. Macam mana baca 30 juzuk Quran tadi? Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi berkat dan masa untuk satu orang. Begitulah Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau boleh baca Quran satu hari dalam bulan puasa 2 kali habis.
Kita sekali habis pun tak tahu lagi dalam bulan puasa ni. Azam semua kena habiskan bacaan 30 juzuk ni dalam puasa. Satu ikut grup lah, grup tu habis lah. Hak individu tu habis ke tak? Kena habis, pulun kena habis juga sekurang-kurangnya. Khair. Jadi tak buat apa pun tak apa dah Osman ni, tapi dia tetap melakukan amalan. Allah itu pun masa tu dia jadi khalifah tu, tengah sibuk dengan pentadbiran tu, tapi masih lagi tidak meninggalkan amalan walaupun diberi kelepasan yang baik. Itulah di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang begitu pun masih lagi mereka bersungguh-sungguh untuk menunaikan dan tidak meninggalkan amalan. Jadi ada perkara baru sikit. Saya nak pergi hadis baru, kita ada dalam 5 minit lagi. So ada perkara baru di sini, iaitu perbezaan antara fardu dengan sunat. Fardu ini dikeluarkan daripada khabar tawatur, daripada qat'i, hukum qat'i. Hukum qat'i ini daripada tawatur dan masyhur. Bila hukum tadi dan yang membolehkan hukum itu qat'i, maka dia mesti tawatur dan masyhur. Mereka tadi tawatur dan masyhur. Quran memang dah tawatur dah. Quran dah qat'i dah. Daripada hukum Quran tadi dah qat'i dah, sebab dia daripada qiraat tawatur dan masyhur. Dan hadis pula dia terbahagi pada dua, qat'i, zanni. Jadi kalau qat'i, itu daripada hadis tawatur dan masyhur. Kalau zanni, daripada khabar wahid. Maka disitulah keluarnya hukum fardu dan hukum wajib. Bagi kita Imam Syafi'i, fardu dan wajib tu sama dari sudut pelaksanaan. Imam Abu Hanifah dia beza sedikit dari segi ada perbezaan. Fardu ni tak sama dengan wajib. Sebab atas dasar pengeluaran hukum tadi, hukum yang dikeluarkan tadi berbeza, maka taraf dia tak sama. Kita samakan fardu dengan wajib walaupun pengeluaran dia tadi qat'i maupun zanni. Ini dua perkara yang insya-Allah lah, kalau kita faham perkara-perkara ni, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan bagi kita. Jadi insya-Allah esok kita akan mulakan hadis yang seterusnya lah. Hari ni hampir dah 5 minit. Hari ni hari ada orang bekerja dah, di pukul 8 kena habiskan. InsyaAllah saya akan buat lagi. InsyaAllah saya dah janji, insyaAllah kita walaupun dah habis bulan puasa ni pun, kita akan dua berjalan serentak lah. Maknanya dua berjalan serentak. Satu ialah Kitabul Iman ni kita akan habis dengan tuan-tuan secara ramai lah. Jadi kalau siapa nak habis cepat lagi, nak datang cepat lagi, kita masuk daurah pula. Daurah yang saya akan buat nanti, saya akan elan. Kerana itu dah siap dah. Jadi orang nak daurah tu dia ada sedikitlah syarat-syarat dia untuk belajar, mudahkan sedikitlah. Jadi daurah tu kita akan mulakan jilid 1 juga, tetapi daripada Kitabul Ilmu. Jadi sebab ni saya nak umumkan, saya nak syarah satu-satu supaya, sebab Kitabul Iman ni susah sikit lah bagi, sebab ada orang dia komen macam tu, baca tak faham. Jadi dalam video-video tu dan saya komenkan dan saya terangkan sedikit sebanyak mungkin, memberi pencerahan lah kepada tuan-tuan semua, insyaAllah. Jadi nanti saya akan keluarkan lah untuk daurah saya tadi. Mungkin saya akan buat 3 slot lah. Saya akan buat 3 slot. Mungkin itu pun lepas raya. Nanti tuan-tuan masuk dulu dalam link tu. Bila tarikh kita nak buat, saya kena bincang dengan tuan-tuan lah. Tuan-tuan boleh bagi show di FB macam mana untuk orang-orang yang dah masuk link dengan saya untuk daurah tadi. Buat malam ke. Tapi untuk pengajian dalam Kitabul Iman ni, saya tetap akan baca. Mungkin tak baca hari-hari lah, selepas hari raya ni. Selagi PKP itu masih ada, insyaAllah kita boleh baca hari-hari lagi. Tapi bila madrasah dah mula, saya tak boleh baca hari-hari lah, sebab saya kena bagi komitmen kepada madrasah pula. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada
diri saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa mertua kami, dosa abang-abang kami, dosa kakak-kakak kami, dosa adik-adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, warga-warga kami, datuk nenek kami, asatizah kami, anak isteri kami, dan talamizah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hindarilah penyakit, ya Allah, pada mereka yang positif, negatifkanlah penyakit COVID-19 ini. Ya Allah, hindarilah penyakit COVID-19 ini di seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami dapat hidup sebagaimana dalam keadaan biasa, ya Allah, sebagaimana yang telah Kau bagi nikmat kepada kami. Ya Allah, kami sebenarnya telah lupa, lalai dan leka daripada-Mu, ya Allah. Ini satu peringatan daripada kami. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah dosa kami. Ya Allah, pada mereka yang berhajat, selesaikanlah di kalangan kami yang ada hajat-hajatnya yang besar, maka selesaikanlah hajatnya, ya Allah. Di kalangan sahabat-sahabat kami yang meminta supaya meminta kepada kami agar segala permohonan dan hajat mereka diterima, ya Allah, maka terimalah jawaz hajat-hajat mereka, ya Allah. Tolong hajat-hajat mereka yang harus, ya Allah, terimalah, ya Allah. Selamatlah kami daripada dosa, ya Allah. Hindarilah kami daripada fitnah, ya Allah. Fitnah Dajjal, ya Allah. Fitnah Ya'jud wa Ma'jud, fitnah kubur, fitnah akhirat, ya Allah. Selamatlah kami, ya Allah. Kubur gelap, ya Allah. Kubur gelap, ya Allah. Maka cahayakanlah kubur kami, ya Allah. Cahayakanlah kubur kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.